Topik seterusnya dalam tema sains fizikal ialah kelajuan. Topik ini merupakan topik sedia ada dalam silibus tahun 6 dan ditambah baik untuk penyesuaian KSSR Semakan 2017. Sekarang, mari kita kenal pasti 5 standard pembelajaran yang terdapat dalam topik ini. Setiap satu standard pembelajaran ini perlu dikuasai oleh guru bagi memastikan isi pelajaran yang disampaikan selari dengan kehendak kurikulum yang digariskan. Standard pembelajaran yang pertama adalah menyatakan unit bagi kelajuan. Yang kedua, mengeksperimen untuk menentukan hubungan antara kelajuan, jarak dan masa. Standard pembelajaran yang ketiga, menyelesaikan masalah berkaitan kelajuan menggunakan rumus. Standard pembelajaran keempat, mendefinisi secara operasi kelajuan dengan menjalankan aktiviti. Dan standard pembelajaran yang kelima, menjelaskan pemerhatian tentang kelajuan melalui lakaran TMK penulisan atau lisan secara kreatif. Bagi topik kelajuan, perkara yang perlu ditekankan ialah memahamkan murid mengenai konsep kelajuan. Murid perlu diterangkan dengan konsep kelajuan iaitu ukuran cepat atau lambat sesuatu objek yang bergerak dari suatu tempat ke suatu tempat yang lain. Kelajuan juga melibatkan ukuran jarak dan masa sesuatu objek yang bergerak. Perkara paling penting bagi topik kelajuan adalah murid tahu akan unit ukuran bagi kelajuan. Terdapat 3 unit ukuran yang digunakan secara piawai dan standard bagi mengukur kelajuan sesuatu objek. Unit kelajuan yang pertama ialah sentimeter per saat. Unit ini digunakan bagi mengukur objek yang bergerak dalam jarak yang pendek dan dalam tempoh masa yang tertentu. Contohnya, objek seperti siput dan kura-kura. Unit kelajuan yang kedua ialah meter per saat. Meter per saat digunakan bagi menjelaskan kelajuan objek bergerak dalam jarak sederhana bagi tempoh masa tertentu. Contohnya adalah ketika mengukur kelajuan pelari pecut atau jarak sederhana dan juga pergerakan tupai. Unit ukuran ketiga ialah kilometer per jam. Unit ukuran ini digunakan bagi mengukur kelajuan bagi jarak yang lebih jauh dalam tempoh masa yang lebih lama. Contohnya seperti pergerakan kereta lumba dan kapal terbang. Tahap penguasaan 1 dan 2 boleh diuji dengan beberapa aktiviti seperti round table dan think pair share. Isi pelajaran yang disampaikan dalam subtopik ini adalah sejajar dengan standard pembelajaran 7.1.1. Subtopik ini memerlukan guru untuk menerangkan perkaitan antara kelajuan, jarak dan masa. Apabila murid faham akan hubungan antara kelajuan, jarak dan masa, maka murid akan dapat membuat kesimpulan yang tepat apabila berdepan dengan eksperimen atau soalan berkaitan dengan kelajuan. Guru juga perlu mendedahkan murid dengan penggunaan rumus untuk menghitung kelajuan objek. Kelajuan dapat dihitung dengan membahagikan jarak yang dilalui oleh objek dan masa yang diambil sebagaimana yang ditulis dalam rumus. Isi pelajaran ini adalah selari dengan standard pembelajaran 7.1.2 dan 7.1.3. Selain daripada itu, apabila murid dapat menguasai isi pelajaran ini dan dapat mengaplikasikannya, murid secara tidak langsung telah dapat menguasai tahap penguasaan 3 dan 4 dalam pentaksiran. Bagi menguji tahap penguasaan 4 hingga 6 dan isi pelajaran sejajar dengan standard pembelajaran 7.1.4 dan 7.1.5, bersama ini disertakan contoh aktiviti yang dapat dilaksanakan baik secara PDPC bersemuka maupun secara dalam talian. Aktiviti ini juga dapat dijadikan sebagai sebahagian pembelajaran berasaskan projek sekiranya sesi pembelajaran secara fizikal ditukarkan kepada PDPR. Murid dapat menguasai tahap penguasaan yang ditaksir dengan lebih tepat sekiranya aktiviti ini dijalankan secara individu bagi memastikan murid lebih menguasai semua elemen yang ditaksir. Perlu diingatkan, ini hanya cadangan aktiviti. Guru bebas menggunakan kreativiti dan kebolehan guru untuk menguji serta mentaksir murid selagi mana setiap standard pembelajaran dan tahap penguasaan dapat diajar dan dicapai.
Bagi tujuan pentaksiran bilik darjah, terdapat 6 tahap penguasaan yang ditaksir terhadap murid dan guru boleh merujuk serta memahami setiap satu huraian tahap penguasaan yang digariskan. Antara carangan aktiviti yang dapat dilaksanakan bagi menjalankan pentaksiran adalah seperti aktiviti yang disenaraikan. Guru boleh menjalankan aktiviti seperti round table, kuis dan soal jawab, pembelajaran berasaskan projek serta aktiviti stay straight. Namun perlu diingatkan sekali lagi, berikut hanyalah saranan aktiviti. Guru bebas untuk menjalankan pentaksiran mengikut kehendak, keperluan dan keselesaan guru.